Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah pun melalui fasa akhir-akhir Ramadan, dan insya-Allah kita akan melalui siri-siri ataupun hari-hari yang akan Ramadan akan meninggalkan kita. Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita semua telah pun diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Ramadan pada tahun ini. Yang pastinya tuan-tuan sidang pendengar, Ramadan tahun ini dia akan berlalu, kemudian Ramadan akan datang, yang confirm ataupun pasti akan tiba. Yang tidak pastinya ialah adakah kita akan bertemu pada Ramadan akan datang. Jadi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita masih lagi diberi peluang menikmati bulan Ramadan di masjid-masjid yang meriah dengan iktikaf sekarang, kan. Tidak seperti 2 tahun kebelakangan ini kita dilanda dengan wabak COVID-19. Inilah merupakan satu nikmat umat Islam. Kita merasa bila kita dikurung di rumah ataupun kita dikuarantin di rumah, kita merasakan jiwa kita sangat-sangat tidak tenteram dengan fitrah manusia. Kita perlukan berjumpa dengan orang, kita perlukan solat dengan saf yang rapat. Ini semua adalah merupakan nikmat yang Allah Ta'ala telah tarik pun kepada kita sebelum ini. Tapi alhamdulillah pada Ramadan tahun ini kita dapat merapatkan saf bersama, duduk di masjid, beriktikaf di masjid, iftar di masjid, mengeratkan semula hubungan silaturahim sesama Muslim. Ini adalah merupakan satu nikmat yang luar biasa yang kita 2 tahun sebelum ini kita tak pernah merasa, dan sangat-sangat terhad untuk kapasiti ke masjid sebelum ini. Jadi alhamdulillah, hari ini saya akan memberikan sedikit tazkirah sempena dengan tazkirah Ramadan Ikatan Guru-Guru Muslim Malaysia. Saya Ustaz Muhammad Baruzaman bin Suhaili daripada Miri, Sarawak, seorang cikgu yang alhamdulillah seorang ustaz di Miri, Sarawak. Dan pada saya Ramadan kali ini sangat bermakna dengan saya, sebab pada tahun inilah saya berpeluang untuk bersama-sama dengan anak-anak didik saya, anak murid saya di Miri, Sarawak, untuk sama-sama menghidupkan bulan Ramadan dengan banyak program-program Ihya Ramadan. Kita telah pun buat dan kita dah laksanakan, dan alhamdulillah sampai ke hari ini banyak nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada saya sebagai seorang pendidik, untuk mendidik diri kita dalam bulan Ramadan. Kata Ramadan itu adalah syahrul tarbiyah, kan, ataupun bulan yang mana bulan madrasah, yang mana kita dididik jiwa kita pada bulan Ramadan. Jadi alhamdulillah hampir sebulan kita dah bersama dengan pelajar. Alhamdulillah, daripada kita tak kenal pun pelajar yang boleh imam, kita boleh dapat suntik semangat mereka untuk menjadi imam. Tak ada yang tak pernah tak boleh hafazan, kan. Sebelum ni kita tak tahu pelajar yang dapat hafaz Al-Quran dengan cepat, tapi alhamdulillah dengan Ramadan kali ini kita jumpa pelajar-pelajar, semua permata-permata itu kita jumpa, alhamdulillah. Jadi tajuk yang saya nak kupas iaitu pada hari ini berkenaan dengan tazkirah ringkas dalam 10 minit lebih kurang, iaitu berkenaan dengan dari Ramadan ke Ramadan. Nabi SAW bersabda, As-salawatu al-khamsu wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratu ma bainahuma idza ijtanabal qabair. Solat 5 waktu, Jumaat ke Jumaat dan Ramadan ke Ramadan adalah pengampunan dosa di antaranya, selagi mana tidak dikerjakan dosa besar. Jadi secara umumnya setiap kali sampainya bulan Ramadan, kita melihat masyarakat di luar sana giat untuk bersemangat datang ke masjid
terutamanya pada bulan awal Ramadan. Semua bersemangat, berpusu-pusu ke masjid. Parking pun susah cari. Kadang-kadang masjid itu melimpah ruah pada awal Ramadan. Kemudian bila berlaku ke pertengahan Ramadan, jumlah jemaah itu semakin kurang, semakin sikit. Dan pada akhir Ramadan lagilah, ramai orang berpusu-pusu ke pusat membeli belah untuk sambutan Hari Raya Aidilfitri. Inilah rutin yang kita kita lalui setiap kali tibanya Ramadan. Tapi adakah kita dengar pada bulan Ramadan kisah itu terbalik? Maksudnya semakin akhir Ramadan semakin penuh masjid, inilah kita perlu didik dalam masyarakat kita. Macam kita sekarang sebagai seorang pendidik, bagaimana kita nak jadikan anak didik kita itu menghayati sebenarnya apa yang terkandung dalam Ramadan itu sendiri. Bagaimana kesungguhan yang kita perlu latih pada bulan Ramadan. Bagaimana diri kita itu diterbiah betul-betul supaya daripada Ramadan ini sehingga ke Ramadan yang akan datang, diri kita dan anak didik kita dia terus dalam bentuk istiqamah melakukan ibadah-ibadah yang kita telah laksanakan sepanjang bulan Ramadan. Ramai orang bila masuk sahaja bulan Ramadan, iman dia memang meningkat, Daripada bulan biasa nak baca Al-Quran 1 juzuk pun susah. Masuk bulan Ramadan 1 juzuk itu sangat senang. 30 juzuk boleh khatam, 1 bulan boleh khatam. Tapi persoalannya para pendengar sekalian, bagaimana pada bulan-bulan yang lain? Adakah kita boleh meneruskan? Ini juga merupakan salah satu muhasabah yang kita perlu laksanakan, yang perlu kita fikir. Selain diri kita sebagai seorang pendidik, bagaimana kita nak buat ataupun bagaimana kita nak wujudkan suasana yang mana anak murid kita, orang yang kita didik juga merupakan melaksanakan amalan itu berterusan. Bukan sahaja setakat bulan Ramadan. Pada bulan-bulan yang lain pun mereka bersemangat untuk melaksanakan ibadah sama seperti yang telah dilaksanakan pada bulan Ramadan. Cuma solat sunat tarawih ialah tak ada, cuma amalan-amalan yang lain tu boleh lah, boleh amalan-amalan sunat yang lain. Jadi kita ambil peluang sebagai seorang pendidik, kita fikirkan bagaimana kita dan anak murid kita ini boleh istiqamah pada bulan-bulan yang lain. Sama apa yang kita buat pada bulan Ramadan, kita akan turut juga melaksanakannya pada bulan-bulan yang lain. Sangat penting ini kerana jika kita sanggup meninggalkan dosa-dosa besar pada bulan Ramadan, mengumpat, tidak menunaikan solat, semua kita laksanakan pada bulan Ramadan, semua dosa-dosa itu kita tinggalkan. Tetapi pada Ramadan ataupun selain bulan Ramadan, dosa-dosa itu datang kembali. Jadi ini satu persoalan orang yang yang solat pada bulan Ramadan, kemudian pada bulan-bulan lain dia tidak solat. Ini lebih kepada anak murid kita lah. Jadi saya sarankan sebagai seorang pendidik yang ada jiwa pendidik, kalau boleh kita ini seorang guru kena fikirkan bagaimana kita nak bentuk pelajar kita, bagaimana kita nak bentuk anak didik kita ini pada bulan Ramadan. Segala aktiviti yang dibuat pada bulan Ramadan tersebut kita boleh lakukan pada bulan-bulan yang lain. Contohnya Al-Quran. Bila kita nampak bila bulan Ramadan anak-anak murid kita seronok baca Al-Quran, bertadarus sampai khatam Al-Quran, meriah dibuatnya. Tetapi adakah pada bulan-bulan lain kita tak boleh buat? Kita boleh wujudkan suasana tadarus Al-Quran sebenarnya. Maknanya kalau ada waktu rehat, kita boleh buat halaqah Al-Quran untuk anak-anak murid kita. Ataupun kalau kita duduk seorang, macam saya seorang saja ustaz di situ, ataupun kita tak ramai kita punya penggerak untuk melaksanakan halaqah Al-Quran, kita boleh lantik daripada anak murid kita. InsyaAllah anak murid kita boleh membantu kita. Anak murid kita yang ada kelebihan dalam menguasai Al-Quran, InsyaAllah kita bimbing mereka juga adalah sebagai seorang pemimpin yang boleh membimbing juga rakan-rakan yang lain untuk menunaikan ataupun untuk melaksanakan ibadah-ibadah sebegini. Jadi istiqamah juga adalah merupakan kunci amalan yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ahabbul a'mal ila Allahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berterusan walaupun hanya dikerjakan dengan kadar yang sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi untuk sebagai peringatan kita pada pada hari ini, jadi walaupun sedikit amalan kita buat, yang penting dia adalah berterusan, kan? Dan kalau boleh pada pada bulan-bulan yang lain kita teruskan amalan-amalan yang kita telah laksanakan pada bulan Ramadan, supaya apa? Supaya daripada Ramadan tahun ini yang kita telah bertemu dengannya, antara Ramadan ini hingga ke Ramadan yang akan datang, kita punya ibadah itu maintain. Sebab bila masuk saja fasa bulan Ramadan, Allah Ta'ala akan terbiah kita. Kenapa sebulan ini untuk diterbiah? Untuk kita hidup lagi, meneruskan ibadah kita pada bulan-bulan yang lain, dan pada bulan-bulan seterusnya selepas bulan Ramadan. Ini penting. Kenapa dia dipanggil madrasah Ramadan? Kenapa dia dipanggil terbiah Ramadan? Ini supaya Allah Ta'ala nak bagi kita perkukuhkan kita punya amalan pada bulan Ramadan, terbiah diri kita pada bulan Ramadan, dan seterusnya kita dapat hidup lagi untuk meneruskan amalan-amalan pada bulan yang akan datang sehingga bertemu di Ramadan seterusnya. Jadi setakat itu saja tazkirah ringkas saya. Sama-sama kita istiqamah untuk meneruskan Ramadan, segala aktiviti Ramadan hari ini sehingga kita bertemu dengan Ramadan. Dan saya doakan semua pendengar-pendengar agar kita semua pada yang mendengar tazkirah ini akan dipertemukan lagi pada Ramadan yang akan datang, dan seterusnya untuk kita sentiasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita sentiasa lebih maju ke hadapan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat tu, sikit-sikit, yang penting istiqamah, yang penting berterusan. InsyaAllah, moga kita sama-sama hidup bersama di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja ringkas dan pada hari ini, semoga dapat dijadikan amalan dalam kehidupan sekira. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat meraih Lailatul Qadar dan salam Aidil Fitri. Wallahu a'lam.